sebagai ibu bapa, jangan kita terlepas pandang. Kita risau dengan kekhilafan diri kita sendiri. Mungkin kita terlepas pandang antara simptom awal yang menunjukkan anak kita itu mempunyai sedikit sebanyak malnutrisi yang boleh menyebabkan masalah bantut. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini untuk memperincikan lagi situasi ini. Kita bersama dengan Puan Siti Nurhaslinda Abu Bakar, seorang ibu, dan juga Puan Zaitun Daud, Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Nurhaslinda sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila kita lihat keletah anak yang dinamakan Adam ini, sejuk hati kita. Umur Adam berapa sekarang, Puan? Sekarang nak masuk 4 tahun lah, 3 tahun lebih. 4 tahun ya. Jadi saya sebagai seorang ayah dan Sofia juga sebagai seorang ibu, kita ni sangat ingin tahu ya, macam mana Puan mula-mula memantau Adam dan bilakah masa Puan sedari bahawa ada masalah di sini? Dia sebenarnya masa umur 9 bulan tu, berat dia tak naik. Tapi dan masa setahun 6 bulan, klinik kesihatan minta refer pada pegawai pemakanan lah. Walaupun dia makan okey, semangat dia memang suka makan. Tapi berat dia tak naik. So dalam hati saya rasa ada benda lain lah. So tahun 2020, bulan 10, tiba-tiba dia jadi fit, dia sejam. So dari situ sebenarnya lepas tu doktor diagnose dia ada penyakit lain lah, penyakit glycogen storage disease. So dia punya punca bantut adalah disebabkan penyakit itu, bukan sebab pemakanan. Jadi at the first place sangat penting untuk kita tahu, kita monitor dululah pemakanan. Selepas pemakanan okey, baru kita tahu ni punca dia dari tempat lain. Bila Puan menyentuh berkenaan makan dia okey, rutin dia memang aktif dan sebagainya, memang terjaga, tetapi ada masalah tumbesaran di situ. Adakah berdasarkan berat badan ke ketinggian ke mana datang dulu, Puan? Berat badan dan ketinggian. Kedua-duanya? Kedua-duanya. Tapi mostly yang doktor risau masa tu adalah ketinggian lah. Dia tak tinggi tapi bila cek pemakanan dan penyusuan dia semua okey. Bagaimana pula dengan kecerdasannya? Adakah Puan sedar bahawa mungkin Adam menghadapi masalah pembelajaran walaupun usianya masih muda? Itu yang saya risau sebenarnya. Sebabnya kalau saya pada mulanya saya fikir tak apalah kot, mak ayah dia jenis kecil-kecil. So maybe dia pun akan bersaiz kecil jugalah. Jadi bila pegawai pemakanan kata akan ada masalah pembelajaran, that's why saya teruskan follow up juga. Tapi yang saya perasan dia boleh berjalan tapi dia tak berlari. Dia takut, dia tak naik tangga, dia sangat tak aktif. Dia macam dia berjalan tapi dia jalan slow, dia banyak duduk. So secara fizikal dan maybe dia tak bergaul dengan orang lah. Sebab dia, yang lain tu kita tak tahu lagi pembelajaran dia, tapi daripada pegawai pemakanan cakap akan ada masalah pembelajaran. Sebab itulah saya teruskan juga follow up lah. Baik, ini graf Adam sendiri ya, Puan Haslinda? Graf Adam. Setakat ini bila berjumpa dengan doktor, dengan dapat konsultasi dan sebagainya, apakah antara langkah-langkah untuk kita menyelesaikan masalah dalaman ataupun organ itu, dan seterusnya adakah terdapat cara untuk orang kata match up balik pembesaran bagi Adam ni? Tumbesaran dia. Alhamdulillah, selepas kita tahu punca Adam ada bantut adalah disebabkan oleh glycogen storage disease. So bila dah tahu punca, jadi saya dah jumpa pakar genetik. Ini perlu merupakan penyakit genetik. Dia ada masalah dengan hati dia sebenarnya. Ya, sebenarnya suatu penyakit yang amat luar biasa di sini ya, bukannya selalu terkena. Jadi kita doakan supaya Puan terus kental dan terus memberikan Adam kasih sayang yang tidak berbelah bagi, insya-Allah. Kekal kuat, Puan. Baik, kita teruskan perkongsian topik kita dengan Puan Zaitun Daud daripada Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan Zaitun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dengar masalah yang diluahkan oleh Puan Siti Nurhaslinda tadi, di mana anaknya mengalami masalah bantut kerana sebuah penyakit. Tapi adakah ini suatu yang normal atau adakah ia semuanya tentang nutrisi? Sila kupaskan. Okey, terima kasih ya. Pertama sekali kita perlu tahulah bahawa masalah bantut ini merupakan masalah malpemakanan yang kronik ya. Secara amnya bantut merupakan masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia disebabkan masalah kekurangan nutrien yang kronik. Maknanya kalau makan tu maknanya kebanyakan anak-anak ni dari segi kurang penjagaan selalunya sebab kebanyakan ibu bapa bekerja ya. Dan di mana kita tahu
dari segi kajian yang dibuat oleh Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang kelima, kita dapati 27% anak dijaga oleh datuk dan nenek. Ya? Dan 24% anak dijaga oleh pengasuh. Dan lebih kurang 17% saja yang dijaga oleh ibu sendiri. Jadi dari segi isu penjagaan, ya, begitu juga yang dihantar ke taska, ya, 14% yang dihantar ke pusat jagaan, di mana kita tahu ada banyak pusat jagaan, ya, memandangkan kedua ibu bapa bekerja, ya. Jadi isu makanan ni tak boleh diambil ringan lah sebenarnya dari segi penjagaan, ya. Keadaan ini bantuk ni ditentukan berdasarkan pada ukuran tinggi atau panjang berbanding dengan umur kanak-kanak tersebut. Ya? Baik. Jadi kalau anak bantuk ni, kita sering lihat kanak-kanak yang sihat di kalangan rakan sebaya, bersama rakan sebaya. Kerana masalah ini kita tak boleh pandang ringan lah, ya. Kerana ia melibatkan masalah kesihatan dan juga kognitif. Dan kita tahulah kalau masalah kognitif ni, dia boleh menjejaskan bila ia besar nantilah, ya. Bila anak tu orang kata ianya rendah berbanding dengan tinggi, jadi kalau dia makan lebih sikit, nanti bila dia besar nanti dia boleh mudah untuk menjadi obes lah. Baik. Dan kita tahu bila kita seorang tu orang kata menjadi obes, banyak lagi penyakit-penyakit lain lah yang akan datang lah, ya, seperti manis, darah tinggi, ya. Baik. Dan juga penyakit-penyakit sendi. Itu penyakit berangkai yang boleh kita orang kata expect ataupun lihatlah jika masalah ini tidak diselesaikan. Kita bertanyakan kepada Puan Siti Nurhazlinda semula. Puan, bila meninjau dan melihat keadaan anak itu dan mula sedar ada masalah kebantutannya, adakah immunity juga terkesan? Adakah cepat jatuh sakit? Macam hantar sekolah ke, hantar jumpa kanak-kanak lain, mudah lemah dan sebagainya. Bagaimana, Puan? Ya, betul. Dia macam masa awalnya saya ingatkan dia budak baik lah. Dia banyak duduk, dia tak belasak. Tapi sebenarnya dia letih. Dia ada masalah untuk beraktiviti lah sebenarnya. Okey. Cepat sakit jugalah. Jadi kita bertanya pula kepada Puan Zaitun, ya, dalam penjelasan bahawa mungkin gaya hidup di mana kita terlalu sibuk sebagai ibu dan bapa, kita hantar ke taska, ke datuk dan nenek, dan mungkin nutrisi di sana tidak sampai ke tahap yang sepatutnya. Tapi adakah ia juga berkaitan dengan genetik atau hereditary? Ya. Kalau kita tengok dari segi genetik, ya, memang ada kajian yang dibuatlah, ya. Jadi kita dapati salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah bantuk adalah ciri ibu bapa itu sendiri, ya. Di mana ibu bapa yang ketinggiannya kalau perempuan, ibunya kurang pada 150 cm dan juga ayah kurang daripada 160 cm, memang lebih tinggilah kebarangkalian untuk dapat anak yang bantuk lah. Tapi walau bagaimanapun, faktor keturunan ini tidak boleh dijadikan alasan semata-mata, ya, yang menyumbang pada masalah bantuk, ya. Jadi berdasarkan kepada kajian tempatan dan juga antarabangsa, masalah bantuk dapat diatasi sekiranya pemakanan dan penjagaan kesihatan diberi penekanan dalam tempoh 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan ini bermula daripada seseorang ibu tu mengandung sehinggalah anak tu berumur 2 tahun. Baik. Jadi itulah merupakan tempoh yang kritikal lah, di mana bila seorang itu merancang untuk hamil, dia perlu mengambil pemakanan yang orang kata terbaik lah, jaga kesihatan. Yang tu kan dalam poster dia punya ni, 1000 hari pertama, di mana 270 hari tu adalah semasa kehamilan, hingga 165 hari kehidupan tahun pertama bayi tersebut, dan 365 hari lagi adalah tahun kedua kehidupan. Jadi masa inilah kalau kita tengok growth chart tadi kan, dari segi graf pertumbuhan tadi memang ternampak. Graf tu menunjukkan pada peringkat awal umur tu memang pertumbuhan kanak-kanak tu terlalu cepat. Jadi masa itulah kita nak kena jaga betul-betul dari segi pemakanan kanak-kanak tersebutlah secara amnya.
Jadi dari dalam kandungan juga ibu sepatutnya kita kena sedar ya, setiap yang kita makan atau tak cukup makan itu memberikan Kesan, impak kesan kepada anak kita dalam kandungan sehingga berusia Betul. 2 tahun. Puan Siti Nurhazlinda, kita nak tanyakan juga ya, sekarang ni setakat ini dah tahu ada masalah ini, adakah terdapatnya antara cara ataupun ialah prosedur yang dilakukan untuk mengembalikan Adam ke graf kesihatan yang sepatutnya berdasarkan pertumbuhannya? Buat masa sekarang, penyakit Adam ni dia memang tak ada ubat. So memang saya perlu uruskan pemakanan dia. Pertama, dia kena makan setiap 3 jam. Okey. Dan bila malam, dia kena minum susu campur dengan tepung jagung. Tepung jagung. Kena lipat gandakan nutrien dia lah. Ya, betul. Terutama untuk karbohidrat. Sebab nak pastikan gula dalam darah dia konsisten. Kalau misalnya dia tak makan, lebih daripada 3 jam, dia boleh hypo. Wow. Hypoglycemia ya. Ya, Itu yang mengalami kekejangan bila bangun tidur tu. Ya, betul. Sampai bila ni Puan? Doktor Seumur hidup dia. Seumur hidup. Ya, dia memang ada penyakit genetik yang memang kita dah test, kami dah follow up dengan klinik genetik HKL. Baiklah. Jadi apa yang kita tahu kes yang dialami oleh adik Adam ini sebenarnya bukan sesuatu yang tipikal ya. Ia sesuatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita kagum akan kecekalan Puan Siti Nurhazlinda. Terima kasih. Jadi sekarang ni Adam dah semakin pulih, semakin sihat atau menjalani kehidupan yang biasa? Kuat tak Ya, dia? Alhamdulillah sangat. Lepas je kita dah tahu penyakit dia, kita dah follow apa yang doktor cakap, pakar cakap. Alhamdulillah lepas tu dia aktif. Dia macam kanak-kanak lain lah. Kehidupan dia macam memang kanak-kanak lain. Tinggi dia naik, berat dia naik. Alhamdulillah. 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 Tahniah. Jadi mungkin kita minta pesanan terakhir daripada Puan Zaitun Daud daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sofia dan saya masih menggaru kepala. Kita mempunyai anak tapi kita tak tahu tipikal ataupun tidak, ada penyakit atau tidak. Jadi mungkin pesanan untuk ibu bapa di luar sana. Okey. Untuk pesanan saya lah ya, ibu bapa perlu sedarlah ya. Anak-anak merupakan masa depan negara ya. Kesihatan anak-anak bukan hanya dipengaruhi oleh perkhidmatan kesihatan semata-mata, tetapi sangat dipengaruhi oleh gaya hidup ya. Ketahanan terhadap jangkit penyakit, status ekonomi dan juga sosial, serta tahap pendidikan ibu bapa. Tetapi yang saya katakan tadilah ya, ibu bapa perlu memastikan anak mendapat penjagaan kesihatan dan pemakanan yang betul. Jangan kita ingat anak kita tu sihat, boleh jalan, bercakap elok dan kita tak pergi memantau dari segi taraf pemakanan dia. So, walaupun dah habis tempoh, selalunya ibu bapa akan bawa anak ke klinik semasa ada tempoh kata cucuk vaksin dekat klinik masa berumur hingga 18 bulan. Selepas 18 bulan kebanyakan ibu bapa tak bawa lagi anak-anak ke klinik lah. Jadi saya cadangkan ibu bapa perlu memantau berat dan tinggi anak secara regular ya, seperti mana yang diberikan oleh pihak klinik untuk pemantauan dari segi taraf pemakanan tersebut ya. Dan sekali lagi saya nak tekankan dapatkan pemeriksaan di klinik kesihatan seawal merancang kehamilan dan sepanjang tempoh kehamilan. Yang itu sangat mustahak. Baik. Jangan tunggu sampai orang kata 5-6 bulan kehamilan baru nak ke klinik lah, baru orang kata nak buat booking kan. Sebaiknya once tahu dah mengandung, teruslah ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan lengkap daripada pihak doktor ya. Tanggungjawab dan kita. bila dah bersalin, susukan anak dengan susu ibu ya, bermula daripada lahir tanpa makanan lain ya, selama 6 bulan. Yang itu kita panggil penyusuan secara eksklusif. Anak masa umur 6 bulan ke bawah tak memerlukan makanan lain. Dia dah cukup dengan susu ibu. Susu ibu adalah terbaiklah untuk anak ibu kita, untuk anak. Jadi saya rasa kalau yang tu dapat diamalkan dengan baik. Dan cukup susu, insya-Allah anak dapat membesar dengan baiklah. Dan perlu teruskan makanan suplemen bila anak selepas umur 6 bulan, tetapi perlu susukan susu ibu juga, tambahan susu ibu sehingga berumur 2 tahun. Dan yang terakhir, bawalah anak ke klinik. Sekali lagi saya nak tekankan, bawalah anak ke klinik untuk pemantauan dan juga pengesanan awal masalah kesembuhan bayi dan juga kanak-kanak
serta dapatkan vaksin seperti yang disarankan lah. Okey, Puan Zaitun. Itulah skala yang disebutkan. Daripada saya. Okey, terima kasih Puan Zaitun. Sekali lagi yang diucapkan itu pastinya akan diingatkan kepada setiap ibu bapa jika kita kerap berjumpa dengan doktor di klinik untuk melihat pertumbuhan saraf anak kita stabil atau tidak. Pantau dan pantau ya. Ya. Baiklah, untuk Puan Siti Nurhalizindah Abu Bakar, kita mungkin pesanan buat ibu bapa di luar sana yang mungkin tidak cakna atau mengambil ringan tentang nutrisi anak-anak. Silakan Puan. Okey, nasihat saya teruskan follow up di klinik kesihatan dan jangan malu. Sebenarnya ramai ibu bapa nak mengaku bila anak saya follow up under bantut. Jangan malu untuk pergi. Sebab kita tak tahu mungkin masalah pemakanan ataupun macam anak saya ada masalah lain. Kalau kita tak pergi, kita tak tahu dan mungkin akan mengancam nyawa dia kalau kita tak teruskan follow up. Jangan malu untuk mengaku anak kita under follow up bantut. Untuk kebaikan anak-anak lah. Pesanan Jangan yang malu, bernas. Jangan malu. Kalau malu, kita juga ibu bapa juga yang rugi. Kita berdepan realiti. Depan dengan realiti seperti saya masa sekolah dulu, masa kita kena beratur kan, saya lah berada di depan. Yang pendek-pendek kena ada berada di depan. Begitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada dua responden kita, Puan Siti Nurhalizindah. Boleh tambah satu ke? Secara ringkas Puan, silakan. Okey, saya ringkas. Saya nak maklumkan sebab ramai juga yang pergi ke klinik swasta ya. Kebanyakan klinik swasta dia tak ada ambil tinggi. Jadi saya nak ibu bapa di luar sana bila ke klinik swasta, kita minta untuk anak kita diukur berat dan juga tinggi sekali. Supaya kita dapat tahu status kesihatan anak. Baik, terima kasih Puan Zaitun. Berat dan tinggi paling penting sekali. Kena dua-dua sekali ya. Berat dengan ketinggian. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zaitun Daud, Timbalan Pengarah Bahagian Pemakanan KKM, dan juga Puan Siti Nurhalizindah Abu Bakar, ibu yang mempunyai penceritaan yang cukup kuat sekali. Kita doakan yang terbaik untuk Adam. Terima kasih kedua-duanya.